Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizal Zaman berteman rakan tugas Hafiz Rosli. Seperti biasa, awal pagi 7.30 ini kami bawakan kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara yang ada di astrooni.com dan juga apa cerita muka hadapan akhbar-akhbar tempatan di negeri ini untuk hari ini untuk kita bincangkan dan kita bualkan bersama-sama rakan dan juga keluarga anda sebelum anda mulakan hari anda untuk hari ini. Okey. Pertama sekali adalah muka hadapan NST, New Straits Times, yang menyatakan bahawa mengenai COVID-19. Kita tahu COVID-19 dan juga politik adalah antara dua perkara yang semakin hangat dibincangkan dalam negara. Dan berdasarkan muka hadapan akhbar NST ini, crucial window. Apa yang dimaksudkan dengan crucial window ini adalah kes jangkitan COVID-19 di Selangor dan juga Sabah semalam yang mencatatkan angka yang begitu tinggi dengan Sabah 400 lebih kes semalam. Dan itulah yang dimaksudkan dengan crucial window ini yang mana NST menyatakan bahawa pakar kesihatan awam iaitu Dr. Awang Bugriba Awang Mahmud menyatakan bahawa di negeri Selangor kemungkinan besar 3 hingga 4 minggu ataupun lebih lama lagi minggu-minggu akan datang untuk tempoh menyaksikan COVID-19 ataupun angka baru COVID-19 itu dapat diturunkan semula. Itu adalah tempoh yang dijangkakan oleh beliau. Manakala di Sabah pula yang terus menyaksikan peningkatan kes jangkitan COVID-19 masih lagi belum pasti kerana kalau kita lihat angka di Sabah semalam saja merekodkan 400 lebih dan ini memungkinkan bahawa lebih lama lagi tempoh yang perlu diambil untuk memastikan bahawa penurunan kes ataupun lekuk graf yang dapat kita lihat menurun dengan lebih baik lagi untuk beberapa minggu sebelum ini. Dan kalau kita lihat PKPB di wilayah apa orang kata Klang Valley dan juga Sabah itu baru saja dilaksanakan. Sabah telah pun memasuki hari yang ketiga dan Selangor, Klang Valley dan juga Putrajaya itu baru memasuki hari kedua dan apabila ini baru saja dilaksanakan kemungkinan besar dalam tempoh seketika baru kita akan dapat melihat hasil dan juga keberkesanannya. Itu adalah apa yang ada di muka hadapan NST. Dan kita nak lihat kepada angka COVID-19 di Malaysia. Apa ceritanya, Fizi? Baik, kalau kita lihat kepada angka COVID-19 di negara kita, seperti biasa, kita masih lagi berada pada 3 digit. Ya. Sudah pun banyak hari saya kira kita berada pada tahap 3 digit, iaitu pada semalam saja KKM sendiri telah pun melaporkan sebanyak 660 kes baru melibatkan 4 kematian dicatatkan pada semalam saja pukul 12.30 hari dan di mana COVID-19 ataupun kes baru COVID-19 dilaporkan 2 hari berturut-turut dengan hampir 65% daripadanya membabitkan jangkitan di Sabah saja. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, pertambahan jangkitan baru itu menjadikan jumlah kumulatif mencecah 17,540 dengan 5,768 kes aktif. Kes aktif ini bermakna kes ini boleh menjangkiti orang lain, jadi mereka masih lagi sedang pun dirawat di hospital-hospital di seluruh negara. Dan kalau melihat kepada pecahan kes pada semalam 660 kes, di Sabah saja mencatatkan kes tertinggi iaitu sebanyak 429 kes ataupun bersamaan dengan 65%. Didapati semakin banyak aktiviti saringan di lapangan yang sedang giat dijalankan. Di Sabah lebih banyak keputusan ujian sampel telah pun mendapat keputusan dan disebabkan kerajaan ataupun KKM sendiri menggiatkan ujian saringan. Jadi ia satu langkah yang agak baik juga kerana apabila kita mempergiatkan dari segi saringan dan juga ujian ini, maka kita akan dapat statistik yang tinggi. Dalam masa yang sama kita dapat mengurangkan dari segi kekhawatiran kita, mungkin ada yang tidak ada simptom dan sebagainya. Jadi mereka telah pun diuji oleh saringan-saringan ini, Fizi. Ya, betul tu. Dan semalam juga ada 4 kematian akibat pandemik itu di Sabah, menjadikan jumlah keseluruhan korban di negeri ini adalah sebanyak 167 kes dan angka itu amat membimbangkan kita. Dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada apa inisiatif vaksin yang telah pun kita dapati, apa gerakan-gerakan yang dinyatakan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa Malaysia akan mendapat vaksin dalam tempoh tertentu. Dan selepas daripada susulan lawatan Menteri Luar China ke Malaysia pada hari Isnin dan juga Selasa lepas, dan kita telah pun
orang kata mematrai perjanjian bersama dengan mereka, menyatakan bahawa Malaysia akan menjadi negara pendahulu ataupun negara yang utama akan menerima vaksin daripada China sekiranya vaksin di China itu telah berjaya dibangunkan dengan selamat dan juga berkesan. Dan ini adalah langkah seterusnya yang dilakukan oleh Menteri ataupun Kementerian Sains Teknologi yang dipimpin oleh YB KJ iaitu Khadijah Jamaluddin, yang menyatakan bahawa kabinet telah pun bersetuju untuk menubuhkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 untuk pastikan vaksin itu boleh diedarkan dengan kadar segera, selamat dan juga sempurna apabila ia tersedia nanti. Kata beliau, jawatankuasa itu akan diketuai oleh dua kementerian ataupun dua pemimpin, iaitu beliau sendiri dan juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Dan keputusan penubuhan itu adalah penting untuk pastikan persediaan awal yang dibuat rapi sebelum bekalan vaksin diterima dan digunakan seluruh rakyat Malaysia. Dan katanya rangka kerja pelan perolehan serta pengagihan vaksin COVID-19 apabila diluluskan untuk kegunaan di Malaysia ini. Dan beberapa jawatankuasa kecil dengan skop-skop tugas tertentu dibentuk merentasi pelbagai kementerian dan agensi untuk memudah cara serta mempercepatkan pelaksanaan tugasan itu. Kata Khairy, skop tugasan itu termasuk pemilihan vaksin, komunikasi, pendaftaran, kelulusan, memudah cara perdagangan, keuangan, pensetoran, logistik dan juga pengangkutan serta pengagihan vaksin. Dan itu adalah perkara mengenai vaksin COVID-19 dan kita tahu Malaysia hanya akan orang kata mengutamakan keputusan pemilihan vaksin pada awal tahun 2021 dan banyak pakar-pakar kesihatan berpendapat bahawa kemungkinan besar Malaysia akan menerima vaksin COVID-19 lebih kurang dalam pertengahan tahun 2021 dan itulah antara tempoh masa ataupun rangka masa yang dapat kita orang kata predik lebih awal lah untuk memastikan bahawa Malaysia tiba. Dan yang paling penting adalah vaksin ini kita sebarkan ataupun edarkan dengan lebih tertumpu kepada mereka yang mempunyai risiko jangkitan COVID-19 yang tinggi. Contohnya petugas barisan hadapan, dan berikan juga keutamaan juga boleh kita nyatakan ataupun berikan kepada mereka yang mempunyai orang kata risiko kematian akibat COVID-19 yang tinggi. Contohnya golongan tua, mereka yang mempunyai penyakit kronik dan sebagainya. Itu adalah antara tumpuan-tumpuan untuk pakar-pakar menyatakan bahawa apa keperluan apabila kita mendapat vaksin nanti, Fizi. Jadi dalam masa yang sama mengenai pembangunan vaksin ini, dua perkara perlu kita lihat, iaitu melihat kepada keberkesanan vaksin itu nanti. Begitu juga dengan akses. Akses ini adalah penting kerana kita ingin menjadi negara yang pendahulu untuk menerima bekalan vaksin ini bagi kita memvaksinkan kepada seluruh rakyat negara kita sendiri. Dan kita telah pun memeterai satu perjanjian, apa Fizi katakan, bersama dengan China. Katanya kita akan mendapat ataupun antara negara pendahulu yang akan menerima vaksin yang dibangunkan oleh China sendiri. Dan sebelum ini juga Perdana Menteri telah pun mengumumkan akan melabur ataupun kerajaan Malaysia akan melabur sebanyak 40 juta ringgit dalam pembangunan vaksin global, iaitu COVID-19 global atau dikenali sebagai COVAX. Dan ini satu gerakan ataupun satu usaha daripada kerajaan sendiri untuk mempercepatkan untuk kita menerima vaksin ini supaya rakyat kita selamat dan tidak perlu gusar lagi melihat kepada penularan jangkitan COVID-19 ini. Dan Fizi, tadi melihat kepada kes COVID-19, sebenarnya KKM juga telah pun menyatakan ada kluster baru melibatkan sebuah pusat membeli belah. Dan pusat membeli belah ini adalah di Petaling Jaya, iaitu di Bandar Utama Damansara. Dekat dengan Fizi, ya? Ya, betul. Selalu saya pergi sini ni. Bahaya tu, Fizi. Tapi tak apalah. Okey, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Petaling memutuskan supaya pengurusan kompleks beli belah Wan Utama meneruskan saringan ke atas semua pekerja selepas 60 kaki tangan yang dikesan positif COVID-19. Dan Pegawai Daerah Johari Anwar maklumkan terdapat 63 kes positif melibatkan kompleks beli belah tersebut dengan 59 kes daripadanya di daerah Petaling dan baki 4 kes di luar daerah. Dan beliau jelaskan seramai 16 pekerja pusat beli belah dan 44 pekerja keselamatan didapati positif hasil saringan terhadap 6,000 kaki tangan di pusat membelah itu, dan seramai 110 pengunjung disaring pada Rabu selepas kompleks beli belah Wan Utama ditutup selama 14 hari bermula 11 Oktober lalu berikutan terdapat
4 kes positif dicatatkan di situ, Fizi. Ya, betul tu. Jadi untuk mereka yang berada di sekitar kawasan Wan Utama, Hafizi Rosli juga bolehlah mengelakkan untuk pergi di sekitar kawasan tersebut, dan Wan Utama sendiri telah pun ditutup dan sebagainya untuk memastikan bahawa penularan jangkitan itu tidak berlaku dalam kalangan komuniti. Dan semalam ada satu berita yang menggembirakan buat rakyat Malaysia dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama kita, iaitu Dr. Zulkifli Mohammad telah pun pulih daripada COVID-19, alhamdulillah. Ini kerana beliau telah pun dijangkiti COVID-19, disahkan daripada mana ianya masih lagi dalam siasatan beliau dijangkiti, tapi menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu, KKM telah pun nasihatkannya untuk utamakan rehat di rumah sehinggalah selesai PKPB. Buat masa ini, jelasnya beliau tidak disarankan untuk bertemu dengan sesiapa. Sebarang pertemuan adalah melalui sidang video sahaja. Dan beliau juga akan memantau semua gerak kerja laporan agensi-agensi agama di bawah tanggungjawab beliau. Dan apa-apa maklumat, beliau akan maklumkan melalui media sosial. Dan kita tahu Dr. Zulkifli juga sangat aktif di media sosial, Twitter dan juga Facebook beliau. Apa-apa berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan hak ehwal agama Islam, beliau akan terus saja memaklumkan ataupun memuat naik kenyataan-kenyataan baru, dan ini adalah berita baik kerana kita tidak mahu sebarang orang kata proses atau program-program yang diselia oleh beliau mengalami penangguhan disebabkan oleh COVID-19 yang menjangkiti beliau, dan ini adalah satu berita yang baik untuk kita semua. Baik, ini satu peringatan daripada Tan Sri Dr. Nur Hisham sendiri melihat kepada bekas-bekas pesakit yang pernah dijangkiti dengan COVID-19, di mana bekas pesakit boleh dijangkiti semula jika antibodi mereka merosot. Ini dinyatakan sendiri oleh beliau, di mana Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penyelidikan awal telah pun dibuat terhadap kluster di Sungai Loy mendapati kebanyakan individu yang pernah dijangkiti mengalami kemerosotan antibodi selepas 8 minggu. Dan ekoran itu katanya KKM memerlukan lebih ramai pesakit bekas pesakit COVID-19 untuk tampil menyertai kajian itu bagi melihat sama ada antibodi mereka akan kekal ataupun merosot selepas rawatan. Dan katanya kajian ini satu perkara yang amat penting sekali kerana melihat kepada kekekalan antibodi mereka selepas 3 bulan, dan di mana kalau antibodi merosot, pesakit itu boleh dijangkiti semula, atau KKM sendiri akan melihat kepada kajian-kajian lain mengenai kesan jangka panjang kepada organ-organ tertentu jika ada kesan sampingan ataupun tidak. Itu yang dinyatakan sendiri oleh beliau. Dan satu hantaran Facebook menjemput rakyat Malaysia, beliau telah pun menjemput rakyat Malaysia yang pernah dijangkiti COVID-19 ini untuk menyertai kajian membujur tindak balas antibodi neutralisasi dalam kalangan pesakit COVID-19 di Malaysia bagi mengetahui paras antibodi dalam badan mereka. Dan bagi mereka yang mungkin berminat untuk menyertai program ini, penyelidikan itu sebenarnya telah pun mendapat kelulusan Jawatankuasa Etika Pendidikan Perubatan MREC KKM, dan di mana menggalakkan kepada bekas-bekas pesakit ini untuk tampil untuk menguji daya ketahanan badan mereka, kerana ini merupakan satu kajian yang penting kerana kita melihat kepada bagaimana sebenarnya bekas-bekas pesakit ini mungkin ada side effect ataupun kesan daripada jangkitan yang pernah meresapi dalam badan mereka itu sendiri. Ya, betul tu, meresapi Hafizi. Okey, apa yang Hafizi katakan, apa yang KKM bincangkan semalam, memanggil semua pesakit-pesakit kerana ini adalah terbukti, telah pun dibuktikan menerusi beberapa kajian dijalankan, iaitu 9 daripada 10 pesakit yang dijalankan ujian ataupun kajian di Korea Selatan dilaporkan mengalami kesan-kesan sampingan ataupun boleh dijangkiti semula COVID-19 itu. Dan antara kesan-kesan sampingan lain yang mereka boleh terima adalah keletihan, tekanan psikologi, kehilangan daya bau, rasa selepas pulih daripada jangkitan COVID-19. Dan ada juga kajian yang menyatakan bahawa mereka juga boleh dijangkiti semula jangkitan COVID-19 ini. Itu yang pastinya daripada kajian-kajian dijalankan. Tapi apa pun, segala kajian yang dilakukan ketika ini mengenai COVID-19, ini semua adalah perkara-perkara yang baru. Segala SOP yang diumumkan dan sebagainya, ini semua adalah perkara-perkara yang baru kita terima, dan ia perlu dibuktikan dengan lebih lanjut dengan kajian yang lebih terperinci dan juga mendalam.
Baik, selain daripada isu COVID-19 dan juga tadi kita bincang mengenai pembangunan vaksin, begitu juga dengan kluster-kluster baru COVID-19 dan sebagainya. Semalam juga antara yang menjadi tumpuan adalah berita-berita mengenai politik tanah air kita. Jadi penuh di muka hadapan akhbar. Sebagai contohnya, kita ingin melihat kepada berita harian sebagai contohnya, iaitu melihat kepada isu sokongan majoriti di Dewan Rakyat dan Kuli menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memberi pandangan di mana Tengku Razali Hamzah dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara atas kapasiti beliau sebagai ahli politik dan juga ahli parlimen yang paling lama berkhidmat. Di mana setiausaha politiknya Muhammad Lokman Ghani berkata Kuli dititahkan menghadap Al-Sultan Abdullah bagi memberi pandangan berhubung situasi semasa politik negara dan tiada kena-mengena kedudukan beliau sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO atau mewakili parti itu. Itu sedikit sebanyak menjawab persoalan mengapa agaknya Kuli telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong, sekaligus telah pun dijelaskan oleh setiausaha politiknya. Dan kita ingin melihat kepada antara yang menjadi perhatian juga adalah dari segi sokongan yang diberikan terhadap kerajaan pada masa kini, iaitu Perikatan Nasional, dan di mana ini satu pengumuman daripada parti-parti. Kita lihat sebelum ini parti-parti UMNO telah pun menyatakan mungkin akan mempertimbangkan sokongan kepada Perikatan Nasional dan sebagainya, sekaligus telah pun memberikan satu situasi yang mungkin ketidakstabilan dari segi kerajaan dan juga dari segi Perikatan Nasional tu, Fizi. Ya, betul tu. Dan selepas pertemuan Yang di-Pertuan Agong dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden PKR, difahamkan Istana Negara akan memanggil ketua-ketua parti ataupun presiden-presiden parti untuk menghadap, tapi disebabkan oleh PKPB dan Istana sedang mengadakan semi-lockdown, separa lockdown. Itu yang membuatkan pertemuan di antara Yang di-Pertuan Agong dan juga beberapa pemimpin-pemimpin parti, antaranya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Setiausaha Agong DAP Lee Guak Eng dan juga Presiden Parti Amanah Muhammad Sabu terpaksa ditangguhkan ke tarikh yang belum lagi ditentukan kelak. Tapi itu adalah perkembangan yang dibincangkan ketika ini. Dan kalau kita lihat satu lagi perkara yang telah pun dinyatakan oleh seorang ahli parlimen ini, iaitu ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, tegaskan katanya orang ramai jangan terkejut sekiranya peralihan sokongan daripada UMNO kepada Perikatan Nasional kemudian menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kerana katanya UMNO bersedia untuk memberi kerjasama kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim jika Presiden PKR itu mempunyai formula yang boleh membahagiakan semua pihak dalam parti itu sendiri. Kata Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, sokongan ini juga tidak mustahil diperoleh daripada parti-parti lain seandainya mereka berpendapat ketua pembangkang itu memberi ataupun boleh memberi apa yang dimahukan. UMNO sendiri sudah tidak puas hati sejak PN ditubuhkan, di mana mereka tidak memperoleh peluang berkhidmat kepada rakyat yang diharapkan. Dan ujarnya ia sekaligus membantu kekuatan UMNO untuk kembali sebagai sebuah parti yang memperjuangkan nasib terutamanya kaum Melayu. Dan katanya kalau UMNO merasakan peluang dia dikurangkan, pihak kerajaan PN kena lihat semula perkara ini sambil mencari jalan untuk diatasi. Kalau tidak, nanti masalah perhubungan akan jadi lebih rumit dan orang ramai ataupun orang lain akan mengambil kesempatan untuk bawa satu cadangan lain. Umpamanya sekarang mungkin Anwar ada formula yang boleh digerakkan untuk membahagiakan pihak yang sanggup bekerjasama dengannya. Kalaupun tidak, pihak lain, UMNO, GPS, gabungan Parti Sabah ataupun Warisan. Kalau parti-parti ini merasakan Anwar boleh berikan apa yang mereka mahu, mungkin mereka akan tarik sokongan yang berikan ia kepada Anwar. Jadi itu adalah perkembangan dari sudut seorang ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman. Tapi lain pula nadanya agak sedikit berlainan dengan Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan. Apa ceritanya, Fizi? Betul, dan katanya Kerajaan Perikatan Nasional boleh diperkasakan lagi menerusi muafakat yang lebih tersusun, lebih bersefahaman jika ia menyebab kedudukannya dari semasa ke semasa, dan tegas Setiausaha Agong Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa tidak salah untuk UMNO bersatu dan PAS kembali berbincang mengenai kerjasama politik agar dapat melakar sesuatu yang lebih baik untuk Malaysia. Dan katanya jangan emosi mendorong kita untuk tidak memikirkan keburukan yang boleh menimpa rakyat dan juga negara lain. Dan berhubung isu pertimbangan dari UMNO untuk menarik diri dari menyokong PN, katanya mungkin ada asas tertentu yang menyebabkan parti itu mahu mengkaji semula kedudukannya dalam kerajaan, dan di mana UMNO dan BN berhak untuk menyemak kedudukannya dari semasa ke semasa, dan tidak mustahil
Melalui semakan itu, kerajaan PN itu boleh diperkasakan lagi menerusi muafakat yang lebih tersusun, lebih bersefahaman. Nampaknya ada dari segi percanggahan. Mungkin ada mereka itu menyatakan pendapat individu, pendapat persendirian mereka sendiri seperti Datuk Seri Tajuddin seperti tadi, seperti nadanya seperti mahu tarik tali ataupun mahu menjadi kingmaker di situ. Tapi apa yang dinyatakan oleh Tan Sri Anwar Musa ini adalah bersifat kepada persefahaman, kesepakatan bagaimana untuk memperkasakan lagi parti-parti dalam Perikatan Nasional ini, Fizi. Ya, betul tu. Dan apapun, saya pasti sentimen rakyat seperti yang dinyatakan oleh pakar-pakar politik tanah air negara yang menyatakan bahawa rakyat sebenarnya tidak mahu dibawa ataupun diheret ke dalam kancah krisis politik sekali lagi selepas apa yang berlaku pada bulan Februari yang lepas menyaksikan kepimpinan bertukar tangan dan Yang di-Pertuan Agong ataupun Istana Negara terpaksa memutuskan dalam keadaan memastikan bahawa isu itu diselesaikan dengan cepat, yang secepat mungkin kerana negara dilanda COVID-19. Dan sudah pasti apa yang rakyat mahukan sekarang ini adalah mereka tidak mahu tersepit di tengah-tengah di antara mana-mana pihak yang beralih sokongan dan sebagainya, kerana akhirnya apa yang mereka diterjemahkan dalam kertas undi itu adalah memilih pemimpin yang mampu membawa suara rakyat di Dewan ataupun Dewan Rakyat itu sendiri. Dan kita tidak mahu perkara ini berlanjutan dan diharapkan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik ataupun mutlak, sama ada sokongan itu beralih ataupun tidak. Rakyat akan sentiasa memerhatikan daripada bawah, dan PRU15 sekiranya ia terpaksa dilangsungkan dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, SOP COVID, segala-gala yang kita amalkan disiplin kepada pematuhan itu adalah perkara yang begitu krusial, begitu penting untuk kita semua adaptasi ketika mana norma baru, kelaziman baru ini kita amalkan. Baik, tadi kita dah bercakap mengenai bagaimana Kuli telah pun menghadap Yang di-Pertuan Agong memberikan pandangan dan sebagainya, dan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Aizan Harun segera menjawab surat usul undi tidak percaya yang dikemukakan Tan Sri Tengku Razali Hamzah menerusi surat dan juga kenyataan medianya pada semalam, dan di mana dalam jawapan balas yang beliau menafikan terdapat halangan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri seperti yang didakwa. Jelas beliau berdasarkan rekod Dewan Rakyat sebelum ini, usul yang sama pernah dikemukakan dan tidak dihalang, namun ia berkait rapat dengan Peraturan 15, di mana Peraturan 15 Peraturan Turunan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat menyatakan bahawa urusan kerajaan mestilah didahulukan. Dan untuk perincian lanjutnya anda boleh layari www.esrawani.com, dan di mana kita memberikan penjelasan mengenai apa agaknya kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat berhubung dengan isu undi tidak percaya ini, Fizi. Ya, betul tu. Dan apapun, kami pihak media akan sentiasa memerhatikan gerak-geri dan sebagai orang kata watchdog kepada pihak kerajaan dan juga apa segala perkembangan politik berlaku, kami akan sampaikan kepada anda. Dan ini adalah medium hubungan dan juga komunikasi, dan apa yang rakyat mahukan nyatakan kepada kami di platform-platform kami di media sosial dan sebagainya. Boleh hubungi juga laman Twitter kami, saya Hafizi Azaman, Hafizi Rosli di Twitter, untuk memberikan pandangan dan juga pendapat, dan akan kami sampaikan kepada pihak-pihak berkuasa ataupun pihak-pihak berwajib. Okey, saya rasa itu saja dapat kami bawakan kepada anda berita menarik di Astro.com, juga apa cerita di muka hadapan akhbar tempatan hari ini. Sekian daripada kami, saya Hafiz Azaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.